أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua peluang dan kesempatan untuk kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini. Moga-moga segala apa yang kita telah lakukan pada hari ini Allah Ta'ala terimalah hendaknya sebagai amal salih kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita pada hari ini sedang jemaah sekalian telah pun masuk sebentar tadi 7 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Jadi kita telah pun lebih kurang 7 hari, seminggu dah kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Bulan ini bulan yang sangat istimewa kerana dalam bulan ini lahirnya seorang insan yang agung di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan yang telah berpeluh, insan yang telah tidak putus asa dalam nak menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umatnya, sehinggalah kita dapat menikmati agama Islam sebagaimana yang kita nikmati hari ini, tuan-tuan sekalian. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah insan yang teragung yang kita maksudkan tadi. Dan dalam beberapa hari lagi, insya-Allah minggu depan lah, kita akan sekali lagi pada tahun ini memperingati ulang tahun kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pada 12 Rabiul Awal pada tahun ini. Dan ianya merupakan suatu hari yang sangat istimewa, yang sangat bersejarah. Dengan perutusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah maka seluruh alam ini merasai rahmat dan berkat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidak kami utuskan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadilah kamu ni rahmat kepada seluruh alam ini. Yang dimaksudkan dengan alam adalah semua sekali yang berada di dalam kehidupan kita ini. Sama ada yang di langit, yang di bumi, sama ada tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia, jin, semua sekali itu adalah kelompok-kelompok dalam alam ini yang merasai rahmatnya perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini saya nak mengajak kita semua untuk kita ambil sempena kita berada dalam bulan yang sangat istimewa ini, kita bincang tajuk berkaitan dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu pembuka dan juga penghangat suasana kita di bulan Rabiul Awal ini.
Kitab kita baca nanti akan datang insya-Allah. Jadi saya nak, sebelum kita nak sambut ulang tahun kelahiran Rasulullah ni 12 Rabiul Awal minggu depan, kita perangak dulu. Orang Terengganu kata perangak. Perhangatkan dulu. Maksudnya kita manah dulu supaya kita biar rasa untungnya berada dalam bulan ini. Saya ada tengok satu kalam hikmah yang dinukilkan daripada satu orang tokoh yang satu orang tokoh ulama yang masyhur, iaitulah almarhum Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kata dia, kami merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dan selamanya pada setiap waktu, setiap saat dan setiap kesempatan yang mana di sana terdapatnya kegembiraan, kebahagiaan dan semangat. Lebih-lebih lagi lah pada bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu bulan Rabiul Awal, dan pada hari tambah-tambah lagi pada hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitulah pada hari Isnin. Ini kalam daripada almarhum Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dia kata dia sendiri dan ulama-ulama yang lain sentiasa merayakan Maulid Nabi SAW ini bukan hanya pada bulan Rabiul Awal, tetapi pada setiap ketika, setiap waktu, setiap saat, yang mana bila dirayakan, dirasakan kegembiraan dengan perutusan Nabi Muhammad SAW itu, maka pada ketika itulah adanya kebahagiaan, kegembiraan dan semangat yang berkobar-kobar dalam diri dia. Ni. Lebih-lebih lagi lah bila tiba bulan Rabiul Awal, maka semangat untuk merayakan perutusan Nabi Muhammad itu makin berkobar-kobar, makin bertambah hangat. Lebih-lebih lagi lah bila tiba pada hari kelahiran Rasulullah SAW, hari Isnin, apatah lagi pada tarikh kelahiran baginda 12 Rabiul Awal. Maka katanya almarhum Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, tidak patut seorang yang berakal jika dia bertanya, mengapakah kalian merayakan hari ini, merayakan perayaan Maulud ini, mengapakah kalian merayakan Maulidur Rasul ini, hari kelahiran baginda Nabi ini? Maka tak patut, dia kata, kalau ada orang tanya begitu. Dan tak patut juga kalau ada orang yang bertanya, mengapakah kalian bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak patut. Ini soalan-soalan yang tak patut ditanya. Bapa nak sambut bapa nak gembira? Maknanya kalau ada orang tanya begitu, tuan-tuan, ada something wrong. Maknanya dia tak faham lagi lah dengan perutusan Nabi ini yang menjadi rahmat kepada sekalian alam. Dia tak faham. Maka inilah titik tolak kenapa kita perlu menyedari bahawasanya merayakan Maulidur Rasul ini suatu yang perlu dan suatu yang mesti kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak, cucu-cucu kita, apatah lagi masyarakat kita. Moga-moga tahun ini Rabiul Awal lebih kita padatkan dengan program-program salawat dan juga ingatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita bercerita berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mesti meletakkan cinta kita, kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan sepenuh hati. Tidak boleh kita meletakkan hanya sebahagian ataupun separuh. Tak boleh. Kita mesti meletakkan sepenuh hati ataupun dengan peratusannya 100%. Mesti diberikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Sayyiduna Umar Al-Khattab pernah datang jumpa Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Wallahi la anta ya Rasulullah ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Demi Allah, kamu ni wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku kasihi daripada segala-galanya melainkan diri aku. Sayyidina Umar kata Rasulullah ni paling dikasihi oleh beliau daripada segala-galanya. Tapi kalau bertembung di antara keperluan ke, kehendak ke, apa yang berlaku kepada diri dia sendiri, maka dia akan settle hak dia dulu. Sayyidina Umar kata lepas dia settle hak dia, barulah dia akan selesaikan ataupun penuhi apa yang Rasulullah minta. Seolahnya begitulah kata-katanya, illa min nafsi. Lalu Nabi SAW membetulkan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar. La ya Umar, kata Nabi, tidak begitu wahai Umar, tak betul tu wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, awak mesti cinta kepada saya ni sepenuh hati awak, walaupun lebih daripada diri awak sendiri. Awak kena buat begitu wahai Umar. Maka Sayyidina Umar ini selaku sahabat Nabi yang ditarbiyah oleh tangan Nabi yang berkat directly, secara terus, tidak menyanggah apa yang Nabi kata. Sahabat-sahabat lain pun begitulah. Kalau Nabi kata apa-apa, mereka akan sami'na wa ata'na, dengar, kami dengar dan kami patuh ya Rasulullah. Maka Sayyidina Umar bila dah Nabi tegur begitu, tak betul ucapan dia rupanya. Dia kata saya cinta ke Rasulullah ni habis teh Nescafe Milo habis belaka. Tapi kalau nak banding dengan diri saya selesai hak saya dululah, baru saya pergi pada Rasulullah. Rasulullah kata tak boleh begitu, awak mesti serahkan cinta awak pada saya sekalipun mendahului keperluan peribadi awak. Maka Sayyidina Umar betul balik ucapan dia, wallahi, demi Allah, la anta ya Rasulullah, sesungguhnya kamu wahai Rasulullah, ahabba ilayya min kulli syai', lebih saya kasih daripada segala sesuatu, hatta min nafsi, sekalipun diri saya. Ya betul semula. Kalau nak banding dengan diri saya, keperluan peribadi pun saya akan dahulukan Rasulullah. Saya bersumpah dengan nama Allah. Itulah tuan-tuan sekalian, bahawasanya dalil yang menjadi sebab kita mesti serahkan cinta kita 100% kepada Rasulullah. Tak boleh kita main separuh-separuh. Itulah yang dijunjung juga oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mari harta yang dia ada untuk diberikan ke jalan fi sabilillah, untuk diberikan kepada jalan Allah, untuk keperluan tentera-tentera Islam pergi berjihad, berperang, maka mari harta dia. Lalu Rasulullah tanya Sayyidina Abu Bakar, dah wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggal untuk keluarga kamu, untuk diri kamu? Dah mari sini harta ni, ada dah hak tinggal? Rasulullah concern, risaukan sahabat-sahabat, takutlah jadi masalah. Lalu apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Oleh kerana dia faham konsep mencintai Rasulullah mesti 100%, dia kata saya tak tinggal apa-apa kepada diri saya dan keluarga saya, melainkan saya hanya tinggal Allah dan Rasulnya sahaja. Hak lain wak mari sini belaka dah Rasulullah. Semua mari sini belaka. Harta-harta sini belaka dah wak mari. Convert belaka dah, tukar pada pitih belaka, wak mari sini dah. Hak tinggal hanya Allah dan Rasul saja saya tinggal. Tengok dia serahkan sungguh cinta dia kepada Rasulullah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat kamu, sekiranya kamu semua kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan kasih dan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan bukan setakat kasih dan cinta Allah kamu dapat, tetapi kamu juga akan diampunkan dosa-dosa kamu oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kasihan belas. Jadi ini juga ayat Quran yang menunjukkan kepada kita bahawasanya kita tidak boleh nak pergi directly kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Rasulullah. Tak boleh. Kalau ada orang kata saya boleh naik sendiri jumpa Allah, saya boleh dekat sendiri diri saya kepada Allah tanpa melalui apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itu semua lebang. Kita kata lebang. Lebang ni menawak, menipu. Tidak boleh kita bercakap begitu, kerana kita tidak akan sampai kepada Allah melainkan dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan sekalian. Maka kalau ada orang bercakap begitu, dia telah salah faham tentang konsep mendekatkan diri kepada Allah. Dia ingat dia duduk bertafakur begitu senyap, yang disebut meditasi ke, yang disebut apa lagi? Yang disebut bertapa ke, pertapaan ke, duduk begitu. Kejam mata, tangan letak atas paha, duduk sela molek. Duduk pula atas dalam gua ke, duduk tempat-tempat gelap ke. Dia ingat dengan cara tu dia boleh pergi kepada Allah, dekat kepada Allah. Salah tuan-tuan, tak boleh. Tak ada. Itu bukan jalan dia, itu mengaruk belaka. Lepas tu kalau marilah apa-apa membisik pada dia, awak dah sampai pada Allah, awak dah dapat maqam sekian-sekian, darjah awak dah naik begitu begini. Itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan iblis. Syaitan bisik kepada dia. Maka kita kena beringat dalam memilih guru ataupun memilih bahan bacaan ataupun memilih apa jua untuk kita jadikan rojokan dalam kita nak menuju jalan kepada Allah. Konklusi awalnya, kita tak boleh nak pergi dekat dengan Allah melainkan dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat yang terakhir dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang berharap nak jumpa dengan Allah pada hari akhirat kelak, maka hendaklah dia buat amal saleh dan jangan dia syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Al-Imam Ibnu Katsir, salah seorang ulama tafsir yang terkemuka, menafsirkan ayat ini dengan menyatakan amal saleh yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, yang Allah Ta'ala kata siapa nak jumpa dengan Allah hendaklah dia buat amal saleh. Amal soleh itu bersyarat. Syaratnya tak banyak, hanya ada dua sahaja. Yang pertama, hendaklah amalan yang dibuat itu, yang pertama mestilah khalisan lillah, mesti ikhlas kepada Allah. Amal yang kita buat mesti ikhlas pada Allah, tidak kerana orang lain, tak ada kerana orang paksa, tak ada kerana tawaran-tawaran istimewa. Orang tawar, awak buat begini saya repeat. Tidak kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan. Memang kerana Allah kita buat. Itulah ikhlas. Ikhlas maksudnya bersih hati. Niat kita hanya kepada Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua syaratnya, kata Al-Imam Ibnu Katsir, syarat nak menjadikan sesuatu amal itu amal yang saleh adalah sawaban li syariati Rasulullah. Hendaklah amal yang dia buat itu bertepatan dengan syariat Rasulullah. Syariat Rasulullah ini jalan Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaupun
seorang itu ikhlas, tapi dia tak ada syarat yang kedua, dia tak ikut Rasulullah. Dia kata saya nak buat cara saya sendiri, nak dekatkan diri pada Allah, dia tak ikut Rasulullah. Maka kata ulama, dia tidak akan jadi amal yang saleh. Amal dia itu, amal dia tak akan jadi amal saleh. Amal saleh ni maksudnya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal yang tak diterima, amal taleh dipanggil. Amal taleh. Amal yang diterima, amal saleh. Jadi kalau nak jadikan amal kita amal saleh, dan memang kita kena mengimpikan amalan kita menjadi amal yang saleh. Tak boleh kita kata tak apalah, hamba buat amal ni sekadar-sekadar aje. Tak boleh tuan-tuan. Kena aim, kena target dalam kita punya mindset, saya nak jadikan amal saya amal saleh. Mesti kena begitu. Tak boleh mana-mana kita beramal hanya sekadar-sekadar aja. Hamba nak beramal sekadar-sekadar, tak boleh. Tak jadi. Kalau kita tak payah beramal teruslah. Sebab kita nak amal mesti kena amal saleh. Iaitu amal yang Allah Ta'ala terima. Takkanlah kita nak beramal tak ambuh Allah Ta'ala terima amal kita. Mesti kita nak suruh Allah Ta'ala terima amal kita. Maka nak suruh Allah Ta'ala terima amal kita, mesti kena faham macam mana amal itu akan diterima oleh Allah. Maka ulama kita menerangkan mestilah amal yang nak diterima oleh Allah kena cukup dua syarat. Syarat pertama kena ikhlas, syarat kedua kena menepati syariat Rasulullah. Dua-dua syarat ni mesti beriringan, mesti kena ada sekali. Dia tak boleh salah satu, dia kena sekali. Okey? Maka kalaulah orang tu ikhlas saja dan dia tak ikut Rasulullah, apa jadi tuan-tuan? Dia akan semayang subuh lebih pada 2 rakaat. Orang tanya, sebab apa awak semayang subuh lebih 2 rakaat? Saya dengan Allah Ta'ala saya tak berkira, dia kata. Saya tak berkira. Jadi biarlah awak nak 2 rakaat, apa saya nak lebih pada 4, saya nak 4 rakaat. Saya nak macam zuhur juga. Sebab saya dengan Allah ni saya tak berkira. Subuh-subuh hari orang lain mengatuk mata saya tebal, saya buat 4 rakaat. Ikhlas pada Allah. Apa jadi tuan-tuan? Solat subuh yang dia buat tu tidak diterima oleh Allah. Sebab dia tak ikut apa yang Rasulullah tunjuk. Rasulullah dalam sepanjang hayatnya tak pernah sembahyang subuh 2 rakaat tu lebih pada 2 rakaat. Tak sembahyang subuh 3 rakaat tak ada, 2 rakaat sahaja. 2 rakaat sahaja. Jadi itu contohnya, kalau kita buat amal ikhlas saja, tak ikut Rasulullah. Kalau kita ikut Rasulullah, sembahyang subuh 2 rakaat, 2 rakaat. 3 maghrib 3 juga. Kita hak lain pun kita ikut sungguh-sungguh, tapi ikhlas tak ada. Ikhlas tak ada pun sama juga, Allah Ta'ala tidak terima amal kita sebagai amal yang saleh. Tuan-tuan sekalian, inilah bahawasanya kita kena faham bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengikat kita untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kita menitipkan doa. Ada orang dia faham dia nak berdoa ikut doa dia. Saya nak doa, saya nak sebut apa yang saya nak ucap kepada Allah, nak minta dengan Allah. Lalu dia angkat tangan, dia pun doa begini, ya Allah saya nak begini, saya nak begitu, saya nak. Dia minta belaka. Okey. Tetapi katanya ulama, kullu du'a mahjubun hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa yang dititipkan kepada Allah akan terhalang. Mahjub, akan terhalang. Dan halangan itu akan hilang macam mana? Hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah orang yang berdoa tadi dia selawat kepada Nabi SAW, barulah halangan tadi akan hilang. Kita doa kepada Allah, maknanya kata ulama, jangan lupa untuk kita letak selawat dalam doa kita. Itulah formula untuk kita mustajabkan doa kita. Doa tidak akan diangkat kepada Allah selagi mana kita tidak sertakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita. Ada satu lagi kata-kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab kata, doa kita ni akan tergantung di antara langit dan bumi.
La yas'adu minhu syai', tidak akan terangkat sikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala doa kita. Dia akan tergantung. Sehinggalah hatta yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah kita selawat kepada Nabi, barulah doa tadi dia akan naik. Kalau tidak duduk situ, orang kita panggil hanging. Hang. Bahasa Terengganu sebut jengkreng. Doa tak pergi. Nak suruh dia pergi naik sungguh, maka kita kena selawat. Caranya disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim, sama ada kita nak letak selawat tu di awal pun boleh, tak di tengah pun boleh, di akhir pun boleh. Awal doa, tengah doa, akhir doa. Biasa kita biasa-biasalah kalau tu imam kok. Dan saya rasa kita semua pun begitulah. Kita buat doa biasanya awal dan akhir kita letak selawat. Biasa alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi apa semua tu, lepas tu wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Itu selawat lah tu. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Itu juga selawat. Itu di awal. Dan biasanya juga kita orang Melayu ni akan letak masa ending doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu tu selawat juga lah tu. Jadi hak kita buat tu betul tuan-tuan. Cuma tambahkan buatkan format itu juga kepada doa-doa yang lain, supaya jadilah doa kita itu doa yang makbul sentiasa dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita. Itulah bahawasanya pentingnya Rasulullah ini tuan-tuan sekalian dalam kehidupan kita. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah mesti kena 100%, tak boleh separuh-separuh. Tambah-tambah lagi Allah Ta'ala sendiri sebut dalam ayat 31 surah Ali Imran tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar cinta pada Allah, maka kamu kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah baru betul melambangkan cinta kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita dua perkara. Untuk kita jadi orang yang betul-betul mencintai Rasulullah dan mencintai Allah, maka kita ditinggalkan oleh Nabi SAW dua perkara. Disebut oleh Nabi dalam hadis yang masyhur ketika mana Hajjatul Wada', ketika mana haji perpisahan di lembah Uranah, di padang Arafah, Nabi sebut taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih atau kama qala. Saya dah tinggal kepada kamu dua perkara, amraini lan tadillu, kamu tidak akan selama-lamanya sesat, ma in tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada dua perkara ini. Apa dia? Kitab Allah wa sunnati rasul, iaitulah kitab Allah Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka Nabi dah beri satu formula juga tuan-tuan di sini untuk kita jadi hamba Allah yang akan sentiasa mencintai Allah dan sentiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan kita berpegang sepenuhnya terhadap dua rujukan utama yang Nabi telah tinggalkan dalam wasiat Nabi tadi. Itulah kitabullah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi. Maka kerja kita hari ini tuan-tuan, bacalah Quran dengan sebaca-bacanya dan fahamilah setiap apa yang disebut dalam Quran. Usahakanlah tuan-tuan untuk kita memahami setiap ayat-ayat Quran yang kita baca. 6,236 ayat Quran dalam 30 juzuk yang termaktub dalam 114 surah dalam Quran kita itu. Cobalah usaha start daripada hari ini untuk kita cuba faham setiap ayat, ayat by ayat, ayat by ayat, chapter by chapter. Cuba. Tak ada masalah, kerja banyak lah ni, gitu begini. Cuba juga. Sebab ini adalah tanggungjawab kita. Selagi mana kita tak boleh nak faham Quran, macam mana kita nak beramal dengan Quran? Tak boleh. Kita hanya boleh beramal kalau kita faham tentang sesuatu perkara. Orang di Jabatan Perkhidmatan Awam yang dalam perkhidmatan tetap, dia ada GO. Dia panggil apa GO ni? Arahan am tu, perintah am.
Kalau tak baca buku tu, macam mana dia nak tahu cuti banyak mana, kesalahan-kesalahan tata tertib lagu mana. Jadi kena baca. Bila baca, maka pihak jabatan dia tak percaya lah baca kedok ni, lalu dia buat ujian. Ada periksa. Periksa itulah yang akan menentukan kefahaman seseorang. Maka begitu tuan-tuan, bila kita nak beramal tentang sesuatu perkara, kita mesti baca. Nak beramal dengan perkeliling, mesti kena baca perkeliling. Apatah lagi nak beramal dengan Quran, maka mesti kena baca Quran dan faham apa yang termaktub dalam Quran. Satu. Yang kedua, kena baca hadis tuan-tuan. Hadis-hadis hari ini banyak dah orang terjemah dalam bahasa Melayu kita. Hadis Sahih Bukhari pun ada, Sahih Muslim pun ada, Sunan Sittah pun ada. Maka kita baca hak mudah-mudah dulu. Kalau tidak boleh Sahih Muslim, ambil orang buat ringkasan-ringkasan hadis 40 ke, ada hadis di masjid kita, insya-Allah sepanjang bulan Maulid Rasul ni kita akan baca kitab 600 hadis-hadis pilihan tentang akhlak Nabi, tiap-tiap selepas solat Asar di masjid kita. Jadi boleh baca mana-mana hadis untuk kita dapatkan kefahaman daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian, sebagai akhirnya kita buatlah kerja dua benda tu, baca Quran dan fahami Quran, baca hadis dan fahami hadis. Insya-Allah ini semua akan menjadikan kita orang yang makin cinta kepada Nabi. Akhirnya kita akan menjadi hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh kecintaan, bukan separuh-separuh. Moga-moga Allah Taala beri kekuatan kepada kita semua untuk kita dapat mengamalkan apa yang sepatutnya kita amalkan dengan cara yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.